Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba' Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah tuan-tuan semua, kita berjumpa kembali pada kali ini untuk sesi bahasa Arab komunikasi. InsyaAllah tuan-tuan semua, kita akan membincangkan dan belajar bersama-sama membina ayat. Sebelum ni kita dah belajar tentang fi'il mudhari'. Sekarang ni kita akan cuba untuk belajar fi'il madhi tuan-tuan semua ya. Salat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah tuan-tuan semua, sebelum kita mulakan kelas kita ni, saya nak bertanya ni kepada tuan-tuan semua. Adakah suara saya jelas ke tak jelas? Skrin saya nampak ke tak nampak? Sila tuan-tuan semua, jelas ke tak jelas ni? Kalau tak jelas, saya boleh adjustkan lah. Kalau jelas, Alhamdulillah, maknanya kita boleh mula kelas ni. Jelas ya? Semua okey? Tak ada masalah ya? Okey. Okey. Okey, Alhamdulillah semua jelas. Baiklah tuan-tuan semua, hari ini kita akan cuba yang sebelum ni kita membincangkan tentang fi'il mudhari'. Macam mana nak cakap engkau sedang belajar. Engkau ataupun dia sedang belajar untuk fi'il mudhari'. Sekarang ni kita cuba untuk fi'il madhi lagi tuan-tuan ya. Okey, syukran. Puan Nurmadiah, Puan Zaidah, Puan Misalmah. Syukran, barakallahu fikum. Okey, jadi kita akan cuba ni untuk fi'il madhi. Semalam ni kita buat untuk fi'il mudhari' ya. Kata kerja dia saya ambil darasa lah. Darasa yadrusu. Yadrusu tuan-tuan ya. Darasa yadrusu. Kita cuba ya. Tapi kita fokus pada fi'il madhi saja. Ini maknanya darasa ni maknanya belajar. Kita sekarang fokus kepada fi'il madhi. Maknanya kita nak cuba engkau telah belajar. Fi'il madhi kan yang telah berlaku. Fi'il madhi apa dia? Perbuatan yang telah berlaku. Sama ada kita nak cakap engkau telah belajar, saya telah belajar, dia telah belajar, mereka telah belajar dan semuanya sekali lah. Macam mana kita nak cakap saya telah belajar, engkau telah belajar, dia telah belajar. Macam mana? Itu kita nak akan bincangkan pada hari ini tuan-tuan semua. Okey. Yang pertama tuan-tuan. Kalau kita nak menyatakan saya telah belajar, macam mana kaedah dia? Kaedah dia senang saja tuan-tuan semua ya. Kaedah dia senang saja. Kalau nak menyatakan ini ganti nama pertama ya. Nak menyatakan saya. Kalau saya tuan-tuan, ujung dia tambahkan saja dengan tu. Ujung dia tambahkan dengan tu. Ujung dia macam mana tuan-tuan? Tambahkan saja dengan tu. Jadi kalau sini ni darasa ni jadi macam mana dia? Daras tu. Saya telah belajar. Daras tu. Macam tu tuan-tuan ya. Ujung dia tambahkan dengan tu tuan-tuan ya. Saya telah belajar. Macam tu tuan-tuan. Jadi kalau nak menyatakan saya, sama ada ni yang bercakap ni lelaki ataupun perempuan, tetap gunakan tu. Jadi yang bermaknakan saya tu yang mana? Yang tu ni. Tu ni dah bermaknakan saya ni tuan-tuan semua. Tu ni maknakan saya ni ya. Saya, tu ni saya telah belajar. Ustaz terbalik bahasa Arab tu ya. Memang terbalik macam tu. Belajar dulu lepas tu saya. Memang betul macam tu tuan-tuan. Jadi bahasa Arab tu pelaku dia letak dekat ujung. Belajar kata kerja dulu, lepas tu baru ada pelaku dia. Telah belajar saya. Maknanya saya telah belajar macam tu tuan semua ya. Daras tu. Daras tu. Ini untuk menyatakan saya tuan-tuan semua ya. Contoh dia lah. Kalau tuan-tuan tengok dalam modul ni ada, saya letakkan dalam modul tu, saya tak tahulah muka surat berapa ni. Ini pada bab fi'il madhi. Tuan-tuan boleh tengok pada tajuk fi'il madhi, tengok muka surat selepas tu. Fi'il madhi yang pertama tu sebagai table.
Table macam ni. Selepas table ni tuan-tuan boleh tengok tu di muka surat selepas tu. Ada saya bagikan karangan. Karangan yang tuan-tuan boleh baca. Dalam karangan tu. Ana Yusuf. Saya adalah Yusuf. Ta'allamtu. Ni saya. Ni kata kerja dia ta'allama. Ta'allama tu maknanya apa Ustaz? Maknanya belajar juga. Sama je macam darasah. Ta'allama maknanya belajar. Saya telah belajar di madrasah Islamiyah. Ini pun juga saya ni tuan-tuan semua. Saya. Lepas tu dalam modulnya ada. Dalam modul. Nanti tuan-tuan boleh cek dalam modul pada tajuk fi'il madi tu. Muka surat 36. Okey, syukran admin. Saya telah belajar di madrasah Islamiyah. Dan madrasah saya, wa madrasati, madrasah saya cantik. Wa qara'tu, ini pun juga qara' tu maknanya qara'a. Qara'a tu maknanya apa tuan-tuan semua? Maknanya telah membaca. Kalau qara' tu saya telah membaca. Saya telah membaca. Dan saya telah membaca kitab di kelas. Dan saya telah membaca kitab di kelas. Kemudian akal tu. Asal dia kata kerja dia akala. Akala ni maknanya makan. Kalau akal tu, saya telah makan tuan-tuan ya. Dan saya telah makan di kantin. Makan makanan ya. Atau ni makanan di kantin. Wal maqsaf jamil jiddan. Dan kantin tu cantik, indah sangat. Macam tu tuan-tuan ya. Jadi kalau nak menyatakan saya, tambahkan dengan tu dekat ujung kata kerja tu. Kata kerja dia sini ni ta'allama, belajar, qara'a, membaca, akala, makan. Jadi dekat ujung dia tambahkan dengan tu. Barulah dia menyatakan makna saya tuan-tuan. Faham ke tak faham? InsyaAllah faham ya. Sebabkan tuan-tuan pun semuanya dah banyak kali belajar bahasa Arab. InsyaAllah rasanya lah senang saja yang ni ya. Faham ya? Jadi walaupun ini kaedah asas, sangatlah mudah bagi tuan-tuan. Cuma tuan-tuan kena berlatih ni. Kena berlatih dalam menggunakan kata kerja. Lepas tu tambahkan dengan tu. Kena berlatih. Walaupun saya yakin tuan-tuan semua dah faham. Saya yakin tuan-tuan semua dah menguasai kaedah ni untuk menyatakan saya. Cuma perlu latihan saja. Latihan tu untuk menguatkan kefahaman kita lah. Tambahkan dengan tu ya. Ni ya. Jadi kata kerja dia ada 3. Ta'allama, qara'a, akala. Okey, faham ya? Okey, Masya Allah, terbaik tuan-tuan semua. Terbaik. Okey, sekarang kita cuba lagi. Ini untuk menyatakan saya. Kalau engkau lelaki ataupun engkau perempuan. Dia kena bezakan ya. Kalau engkau dia bezakan. Kalau engkau lelaki, ujung dia tambahkan dengan ta. Kalau engkau perempuan, ujung dia tambahkan dengan ti. Macam mana tuan-tuan? Kalau engkau lelaki, ujung dia tambahkan dengan ta. Engkau perempuan, ujung dia tambahkan dengan ti ya, ti. Lelaki ta, perempuan ti. Engkau lelaki ta, perempuan ti. Kena ingatlah tu. Macam tu tuan-tuan ya. Contoh tuan-tuan. Engkau telah belajar. Engkau telah belajar. Macam mana dia? Darasta. Engkau lelaki ni. Contoh, saya tanya kepada depan saya ni ada Zaid. Ya Zaid. Wahai Zaid. Di mana engkau telah belajar? Maknanya di mana engkau belajar? Aina, di mana? Darasta. Di mana engkau belajar? Aina darasta. Darasta tambahkan dengan ta tuan-tuan ya. Lepas tu kalau kita nak menyatakan engkau perempuan, ujung dia tambahkan dengan ti. Jadi dia macam mana? Darasti. Contohlah depan saya ni tuan-tuan semua. Ya Fatimah, aina darasti? Wahai Fatimah, di mana engkau belajar? Macam tu tuan-tuan ya. Aina darasti. Perbezaan ni mana? Ta dengan ti. Ta lelaki, ti perempuan. Macam tu tuan-tuan semua. Okey. Puan Nurmah kurang mufradat.
Betul. Kita ni kalau dalam berbual ni kena banyak juga vocabulary dia. Betul. Sebab tu dalam modul saya ada bagi beberapa vocabulary pada tuan-tuan semua. Boleh dibaca tu. Dekat belakang tu kadang-kadang ada sebagai vocabulary dia. Jadi tuan-tuan boleh manfaatkan tu untuk berlatih. Macam tu. Okey. Okey, betul. Aina darasta ataupun aina darasti. Contohlah saya nak tanya kepada Puan Siti Mazmin, aina darasti, di mana engkau belajar? Kalau yang lelaki, contoh dia dekat sini ada Ustaz Syahir, contohlah, aina darasta, di mana engkau belajar? Kalau lawan bercakap kita adalah lelaki. Macam tu tuan-tuan semua. Jelas ke tak jelas? Jelas ke tak jelas? Jelas ya? Okey. Kalau jelas, bolehlah kita cuba membuat dalam latihan berbual. Ni seronok ni. Kalau latihan berbual ni seronok. Jadi kita boleh bertanya dan menjawab. Jelas ya? Okey. Walaupun kaedah kita yang kita pelajari cuma 3, tapi kalau kita boleh menggunakan dia dalam berbual, itu lebih baiklah. Contoh tuan-tuan ya. Kita buat soalan dengan jawaban ya. Soalan dengan jawaban. Okey. Contoh tuan-tuan semua. Contoh dia, kita nak tanya. Contoh dia apa? Apa yang engkau telah baca wahai Ali? Ali. Apa yang engkau telah baca wahai Ali? Apa bahasa Arabnya tuan-tuan semua? Apa yang engkau telah baca? Engkau telah baca. Sila tuan-tuan semua tulis dekat ruang komen. Apa tu madza? Apa yang engkau, yang tu tak payahlah terjemahkannya. Apa yang engkau telah baca? Engkau telah baca wahai Ali. Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dekat ruang komen. Apa yang engkau telah baca wahai Ali? Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dekat ruang komen. Macam mana nak buat dia tu? Apa yang engkau telah baca wahai Ali? Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dekat ruang komen. Ada boleh? Sila tuan-tuan semua. Okey. Apa yang engkau telah baca? Saya dah bagi tu madza. Aqra'ta. Dia tak pakai hamzah. Tak pakai hamzah tu mungkin salah type ni ya. Puan Siti Mazmin. Ahsanti. Puan Nurma ahsanti. Okey. Puan Misalma ahsanti. Puan Nurma dia ahsanti. Okey. Apa yang engkau telah baca? Apa maknanya samalah. Tak payahlah gunakan telah tu, kadang-kadang pun tak cantik juga ya. Kita cakap je lah. Apa yang engkau baca? Boleh juga. Apa yang engkau baca? Ahsantum. Masya Allah. Semua terbaik ya. Semua boleh jawab. Semua boleh menggunakan bahasa Arab maknanya tu. Puan-puan, tuan-tuan semua boleh gunakan bahasa Arab. Madza qara'ta. Apa yang engkau baca? Terbaik semua. Masya Allah. Barakallahu fikum. Okey. Lepas tu Ali akan jawab, saya baca majallatan. Majallah. Saya baca majallah. Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dekat ruang komen. Saya baca majallah. Sila tulis dekat ruang komen. Saya baca majallah. Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dekat ruang komen. Sila. Apa yang engkau baca wahai Ali? Maka Ali akan jawablah, saya baca majallah. Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dekat ruang komen. Ada yang boleh? Senang saja. Apa bahasa dia? Saya baca. Menggunakan fi'il madhi. Sila tuan-tuan semua. Okey. Masya Allah. Okey. Ahsantunna ya Hajah. Ya Puan Zainab, Puan Misalma, Puan Supiah, Puan Nurmah. Ahsantunna. Okey, betul. Jadi, saya baca qara'tu. Tambahkan dengan tu saja. Qara'tu. Qara'tu majallah. Okey. Sekarang kita cuba yang akala lagi. Contoh dia tuan-tuan semua. Madza? Apa yang engkau makan? Madza? Ya Fatimah.
Apa yang engkau makan wahai Fatimah? Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dekat ruang komen. Apa yang engkau makan wahai Fatimah? Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dekat ruang komen. Apa yang engkau makan? Sekarang ni engkau makan wahai Fatimah. Engkau makan wahai Fatimah. Apa yang engkau telah makan wahai Fatimah? Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dekat ruang komen. Sekarang ni engkau perempuan ya. Engkau perempuan sebabkan ni Fatimah. Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dekat ruang komen. Ahsanti Puan Siti Mazmin. Ada lagi nak jawab? Apa yang engkau telah makan? Madza? Okey, ahsantum. Madza akalti? Akalti ya Fatimah. Apa yang engkau telah makan wahai Fatimah? Okey, masya-Allah, terbaik semua ya. Tuan-tuan semua terbaik. Masya-Allah, boleh gunakan sekali kaedah dalam berbual. Macam inilah kita belajar komunikasi, tuan-tuan. Kalau terjumpa perkataan, vocabulary kita gunakan sekali dalam berbual ataupun dalam karangan. Boleh tuan-tuan berpanduan pada modul yang telah saya susun tu, boleh tuan-tuan baca dan tuan-tuan tiru saja susunan ayat dia lah. Macam mana membina ayat dalam modul tu. InsyaAllah itu sajalah tuan-tuan semua perbincangan kita hari ini, sebabkan di sini sudah azan dan kita pun cukup setakat ini saja. InsyaAllah jumpa lagi hari Isnin. Terima kasih banyak tuan-tuan semua atas kehadirannya, sama ada pada sesi tasrif tadi dan juga sekarang pada sesi bahasa Arab komunikasi. Semoga tuan-tuan semua mudah dalam memahami kaedah-kaedah yang telah kita kongsikan pada hari ini. Minta maaf tuan-tuan semua atas segala kekurangan saya. Barakallahu fiikum. Wallahu a'lam. Haya nakhtatim darsana al-yawm bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Minta maaf tuan-tuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Syukran.